Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Ustaz Zahim selaku pensyarah bagi subjek usul fiqh. Kumpulan kami ingin bertangkan tajuk pengenalan ilmu usul fiqh dan pengasas ilmu usul fiqh. Saya Nurdina Ilana binti Maknudin. Baiklah, saya mulakan. Ilmu usul fiqh ini merupakan ilmu yang sangat penting. Ini menjadi adat kepada para ulama. Bila para ulama ingin mengeluarkan sesuatu hukum, mereka akan merujuk pada ilmu usul fiqh. Baiklah, ilmu usul fiqh ini terbagi kepada dua perkataan, iaitu usul dan fiqh. Usul tu bermaksud asas dan fiqh iaitu faham, mengerti, memahami, maksud dia faham. Seterusnya, pada istilah ilmu usul fiqh ini bermaksud ilmu yang membahaskan tentang kaedah-kaedah yang digunakan oleh mujtahid untuk mengeluarkan hukum syarak berkaitan dengan perbuatan mukallaf daripada dalil-dalil tafsili. Mujtahid bermaksud orang yang mengeluarkan hukum. Kalau pada masa sekarang ni dipanggil mufti. Okey, perbuatan mukallaf tu pula ialah yang berkait dengan perbuatan manusia seperti kita semua ni. Okey, untuk dalil-dalil tafsili maksud dia ialah Al-Quran dan As-Sunnah. Seterusnya, sejarah dan perkembangan usul fiqh ni terbahagi kepada 3 zaman. Yang pertama zaman Nabi, yang kedua zaman sahabat dan yang ketiga zaman tabi'in. Pada zaman Nabi, berlakunya ilmu usul fiqh ni secara tak langsung dan majoritinya hukum-hukumnya bersumberkan Al-Quran, As-Sunnah dan ijtihad. Sekiranya kalau tak ada wahyu, ijtihad baginda kalau tak ada wahyu. Yang seterusnya, sahabat terus merujuk Nabi apabila ada masalah. Mereka juga dibenarkan berijtihad ketika ketiadaan Nabi dan dalil. Pada zaman sahabat, berlaku juga ilmu usul fiqh ni, tapi secara tak rasmi, iaitu tak ada pembukuan dan tak ada penulisan. Sumber utama pada zaman sahabat ni Al-Quran dan As-Sunnah. Seterusnya, ada juga terbentuk ijma' sahabat. Ijtihad sahabat. Bila sahabat-sahabat ni mengeluarkan ijtihad tersebut dipanggil sebagai ijma' sahabat. Ada juga ijtihad yang tidak disepakati. Seterusnya, pada zaman sahabat ini juga menggunakan kias jika tiada dalam sumber asal. Seterusnya, pelaksanaan ilmu usul fiqh zaman sahabat. Yang pertama, pengumpulan Al-Quran. Ini terjadi kepada Abu Bakar dan Umar. Mereka berselisih pendapat untuk mengumpulkan Al-Quran. Akhirnya, Abu Bakar menerima ijtihad daripada Umar kerana mengambil kira kemaslahatan umat Islam. Kemaslahatan ni bermaksud kebaikan umat Islam. Sebab pada satu perang ni ramai tahfiz, iaitu orang yang menghafal Al-Quran meninggal. Jadinya mereka takut Al-Quran ni akan hilang ataupun musnah. Jadinya Umar berijtihad untuk mengumpulkan Al-Quran. Kaedah ini disebut sebagai masalih musalah. Yang kedua, pelaksanaan hukum yang tidak terdapat dalam dalil qat'i. Berlaku ketika pemerintahan Umar. Islam semakin berkembang dan semakin meluas, dan taraf hidup masyarakat Islam juga dah berubah. Jadinya Umar mengubah sistem perundangan Islam untuk mengelak bahaya dan kemudaratan. Contohnya macam mengubah hukum hudud, memberhentikan hukum hudud kerana mengelak daripada bahaya dan kemudaratan kepada umat Islam. Kaedah ini disebut sebagai Saddu Zara'i. Dan yang terakhir ialah edah perempuan. Abdullah bin Mas'ud berpendapat melalui kaedah nasah dan taksis bahawa edah perempuan yang kematian suami ialah sehingga melahirkan anak. Pada surah Al-Baqarah ayat 234 yang bermaksud edah perempuan yang kematian suami ialah 4 bulan 10 hari. Selepas itu turun pula surah At-Talaq ayat 4 yang bermaksud edah perempuan ialah sehingga melahirkan anak. Jadinya Abdullah bin Mas'ud memasukkan ayat Al-Baqarah yang pertama tadi kerana menurunkan surah At-Talaq. Kerana ada turunnya surah At-Talaq yang maksud kematian edah perempuan yang kematian suami yang mengandung ialah sehingga melahirkan anak. Yang kaedah ini disebut nasah dan tahsin. Seterusnya, sahabat yang mahir dalam mengistinbat hukum ialah Abdullah bin Mas'ud, Ali, Umar, Uthman dan Abu Bakar. Sebab-sebab sahabat tidak menghadapi masalah dalam istinbat hukum. Yang pertama, mereka menguasai bahasa Arab kerana mereka juga berketurunan daripada bahasa Arab. Seterusnya adalah mereka dapat memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan baik. Seterusnya, mengetahui sebab nuzul ayat dan sebab urut hadis. Dan yang terakhir ialah mereka menerima
sendiri hadis daripada Nabi secara terus, tak ada halangan, tak ada yang memberikan kepada mereka. Seterusnya ialah zaman tabi'in. Sumber hukum pada zaman tabi'in yang pertama Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', fatwa sahabat dan ijtihad. Seterusnya, jika tak ada sumber hukum dalam Al-Quran dan As-Sunnah, mereka akan merujuk kepada sahabat sebelum berijtihad. Yang seterusnya, ulama tabi'in pada zaman tabi'in ini yang pertama Sa'ad bin Musayyab, Urwah bin Zubair dan Ibrahim bin Nakhul. Terima kasih. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya Aina Fakihah binti Maskur. Saya akan membentangkan slide tentang kaedah penyusunan ilmu usul fiqh. Okey, kita pergi kepada slide yang pertama. Penyusunan ilmu usul fiqh ni, kenapa dia disusun dan penyusunan dia lebih teratur. Lepas tu, penyusunan ilmu usul fiqh ni terbagi kepada 4 bentuk ataupun 4 kaedah. Yang pertama ialah, macam kita dapat tengok kat sini, Imam Syafi'i, ulama Hanafi, ulama Mutahhir dan kaedah terkini. Okey, kita pergi kepada yang pertama ialah kaedah Imam Syafi'i. Okey. Dekat kaedah ulama Syafi'i ni, diorang menggunakan kaedah berdasarkan nas ataupun diorang membuat suatu kaedah berdasarkan nas. Kiranya atau nas ataupun dalil. Nas sebenarnya dalil Al-Quran. Jadinya mereka meninggalkan kaedah-kaedah yang bertentangan dengan nas tanpa mengambil kira sama ada kaedah yang mereka tetapkan itu menyamai atau tidak dengan nas yang ditetapkan oleh imam mazhab mereka. Kalau kaedah tu tak menyamai ataupun tak ada nas, diorang takkan ikut. Macam itulah dekat kaedah ulama Syafi'i ni. Lepas tu contohnya macam Al-Amidi, yang ini imam mazhab Syafi'i yang menerima ijma' Sukuti dalam kitabnya Al-Ihkam fi Usul Al-Ahkam, sedangkan Imam Syafi'i menolak. Okey, kiranya macam kalau kita dapat menerima ijma' Sukuti pun dekat dalam kitab tu, tapi kalau tak ada nas ataupun tak ada dalil, Imam Syafi'i ataupun ulama Syafi'i ni akan menolak. Sebab ulama Syafi'i sangat mementingkan dalil dan nas. Macam contoh, kan ada orang kata, kalau macam contohnya kita pergi bermusafir dekat negeri orang ataupun dekat negara orang kan. Jadinya Allah memberi kita rukhsah ataupun kemudahan ataupun keringanan kepada kita untuk tidak menunaikan solat secara sempurna ataupun tamam macam tu. Jadinya kita dibenarkan untuk menunaikan solat jamak. Tak kisahlah jamak takhir ke apa benda kan, ataupun qasar. Kita digalakkan ataupun kita dirukhsahkan untuk menunaikan solat jamak dan qasar. Dan benda ni ataupun penggunaan solat jamak dan qasar ni, kaedah ni ada nas dan dalil dia dalam Al-Quran, hadis, dalil nakli ataupun akli, tak kisah. Okey. Lepas tu yang seterusnya ialah ulama Syafi'i ni dia mengasihkan masalah fiqh dengan usul fiqh dekat dalam penulisan dia. Kiranya dekat dalam buku-buku dia ataupun kitab-kitab yang dia dah hasilkan, ataupun penulisan dia tak campur adukkan dengan masalah fiqh dan usul fiqh. Masalah fiqh dan usul fiqh adalah dua benda yang berbeza ya. Okey, seterusnya kita pergi kepada seterusnya. Menyusun kaedah bersesuaian dengan dalil nakli dan akli, dan cara ini diikuti oleh majoriti ulama Syafi'i. Kiranya macam tadi saya cakap, ulama Syafi'i ni dia punya main point macam satu je. Kena ada dalil, kena ada nas. Okay, itu je. Contoh Abu Hamid Al-Ghazali. Okay, kaedah ini ataupun kaedah yang digunakan oleh ulama Syafi'i ini iaitu mementingkan nas ataupun menghasilkan sesuatu hukum berdasarkan nas adalah dikenali sebagai Thariqah Safiyah ataupun Mutakallimin. Okay, seterusnya kita pergi kepada kitab usul fiqh ulama Syafi'i. Ulama Syafi'i ni, kitab usul fiqh dia ada 4. Yang pertama ialah Al-Mu'tamad fi Usul Fiqh yang ditulis oleh Muhammad Al-Basri. Lepas tu Al-Burhan fi Usul Fiqh. Susah je Ustaz nak sebut. Al-Burhan fi Usul Fiqh yang ditulis oleh Imam Al-Harmain Malik Al-Juwaini. Yang ketiga ialah Al-Mustafa min Ilm Al-Usul yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Yang keempat ialah Al-Ihkam fi Usul Al-Ahkam yang ditulis oleh Saifuddin Al-Amidi. Yang tadi, yang contoh yang masa slide yang tadi kan. Okey, seterusnya kita pergi kepada
bentuk ataupun kaedah penyusunan ataupun bentuk lah. Yang kedua, selepas Imam Asy-Syafi'i kita ada kaedah ulama Hanafi. Okey. Dekat kaedah ulama Hanafi ni, ulama Hanafi menyusun kitab usul fiqh dengan menetapkan kaedah usul fiqh berdasarkan zan ataupun sangkaan kuat yang imam mazhab mereka berpegang dengan kaedah tersebut di dalam ijtihad mereka tentang sesuatu masalah usul fiqh. Okey, maksudnya kat sini, dekat kaedah ulama Hanafi ni, dia menyusun kitab usul fiqh dengan tetapkan kaedah-kaedah usul fiqh ni berdasarkan apa. Kalau mazhab Syafi'i tadi berdasarkan nas kan. Kalau mazhab ulama Hanafi pula dia menetapkan berdasarkan zan. Zan ni apa? Sangkaan kuat. Sangkaan kuat terhadap siapa? Sangkaan kuat terhadap imam mazhab mereka. Macam contoh, kita kita menggunakan mazhab Syafi'i. Jadi kita maksudnya menyusun kaedah usul fiqh berdasarkan zat atau sangkaan kuat lah terhadap imam mazhab Syafi'i. Macam tu. Dia ikut mazhab mereka lah, yang maksudnya ikut mazhab yang diorang pegang. Macam tu. Lepas tu bukan kita senang-senang macam tu je, macam okey kalau imam ni kata macam ni, okey, bukan saja kita senang-senang percaya macam tu tanpa mengkaji. Okey, tapi kita akan juga menghubungkan ijtihad, dasar ijtihad lah dalam menetapkan satu masalah fiqh. Okey, macam contoh kat sini kan. Mereka meletakkan kaedah usul fiqh pandukan masalah fiqh yang diriwayatkan daripada Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Zufar. Di samping menghubungkan dasar ijtihad kepada imam mereka. Maksudnya, diorang percaya masalah-masalah fiqh yang ada ni kan. Kiranya macam contohlah, diorang ada satu masalah fiqh. Contoh macam masalah haid. Fiqh ni besar kan. Okay, contoh macam fiqh wanita lah, macam masalah haid. Jadi macam contoh, Abu Hanifah kata, okey, lepas 15 hari seorang wanita ataupun perempuan tu bukan dalam tempoh haid lagi. Maksudnya dia dah masuk kepada fasa darah sakit ataupun istihadah. Jadinya bila Imam Abu Hanifah kata macam tu, jadinya mereka pun percayalah sebab diorang berpegang kepada zan ataupun sangkaan kuat. Kiranya diorang berpegang kepada Imam Abu Hanifah ni, so diorang percaya. Tapi secara tak langsung diorang akan menghubungkan dasar ijtihad kepada imam mereka. Maksudnya macam contoh, diorang menggunakan diorang berpegang kepada Imam Abu Hanifah. Jadi diorang akan connectkan ijtihad dengan zan tadi ataupun pandangan ataupun pendapat Imam Abu Hanifah tadi dengan ijtihad. Jadinya diorang tak adalah macam Imam Abu Hanifah kata A, diorang percaya. Tak, bukan. Imam Abu Hanifah kata A, so diorang kaji. Connectkan dengan ijtihad. Kalau macam sesuai ataupun kena, diorang ikutlah macam tu. Tapi kebanyakannya memang Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Zufar ni memang boleh dipercayai. Dan diorang banyak ilmu lah. Lepas tu takkanlah diorang nak keluarkan macam hukum macam keluar main ikut sedap diorang je kan. Jadi diorang mestilah dah kaji dulu. Imam Abu Hanifah, Zufar, Yusuf ni dah kaji dulu. Jadinya memang pendapat-pendapat atau pandangan-pandangan Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Zufar ni memang boleh dipercayai lah. Okay, lepas tu seterusnya, kaedah ulama Hanafi ni, cara yang digunakan oleh ulama Hanafi dalam membuat kaedah usul fiqh ialah dengan berpandukan dan berdasarkan furu'. Okey, yang diambil daripada imam mereka. Contoh, diorang berpegang kepada Imam Abu Hanifah tadi, so diorang menggunakan furu' daripada Imam Abu Hanifah. Macam tu. Lepas tu, kaedah-kaedah tersebut mesti mencakupi kesemua furu'. Kiranya menyeluruh ataupun sempurna. Macam tu. Tak ada pun furu'-furu' yang tertinggal apa benda semua. Tapi kalau ada kaedah yang tiada furu' ataupun tak ada furu' lah kan, diorang akan selaraskan sampai kaedah tu mencakupi lah ataupun meliputi semua furu'-furu' tu. Okey. Macam contoh kat sini kan, mereka menetapkan kaedah sesuatu lafaz tidak boleh digunakan untuk makna hakiki dan majazi serentak. Okey, dan lafaz mushtarak tidak boleh digunakan kecuali satu makna sahaja. Maksudnya kat sini, maksud ataupun makna hakiki dan majazi tidak boleh digunakan serentak. Kiranya diorang hanya menggunakan satu makna sahaja. Okey, maksudnya sebagai contohlah dekat dalam surah An-Nisa ayat 22,
yang membawa maksud, dan janganlah kamu berkahwin dengan perempuan yang telah diperisterikan oleh bapa kamu. Okey, maksud dia kat sini. Okey, apa perkataan ataupun makna hakiki dan majazi yang ada kat sini ialah bernikah ataupun berkahwin. Kan dia kata, dan janganlah kamu bernikah ataupun berkahwin dengan perempuan yang telah diperisterikan oleh bapa kamu. Okey, maksudnya kat sini, kita ambil perkataan yang diberi contoh kat sini ialah nikah. Nikah ni ada maksud-maksud dia. Okey, nikah ni maksud dia macam yang pertama ialah berkahwin lah. Yang kedua ialah ataupun bersatu nikah ni. Yang kedua ialah ataupun boleh juga dia bermaksud macam bersetubuh. Jadinya maksud yang ada dekat dalam ayat ni, kita tak boleh gunakan dua-dua. Kita kena guna satu je. Macam tapi kat dalam ayat ni kita guna sebagai maksud dia macam berkahwin. Maksudnya macam kita sebagai anak, kita tak boleh lah. Contoh saya, anak lelaki kan. Saya tak boleh lah nak kahwin dengan mak saya. Macam tu. Sebab haram, hukumnya haram. Okay. Bukannya dia kata saya tak boleh bersetubuh dengan, itu lagi lah tak boleh yang macam tu. Tapi dia tak boleh menggunakan makna hakiki dan majazi serentak. Macam tu. Okay. Okay. Yang seterusnya ialah kaedah ulama Hanafi ni, dia campurkan masalah usul fiqh dengan masalah usul fiqh dengan usul fiqh. Dia campurkan. Macam tu. Jadi dia macam tadi tu, macam contoh ayat tadi tu kan, surah An-Nisa ayat 22 tu. Macam dia dah cakap dia adalah satu masalah usul fiqh. Masalah usul fiqh dia adalah tentang nikah ataupun berkahwin. Lepas tu dicampurkan lagi dengan usul fiqh, kiranya macam menerangkan tentang hukum, furu', majazi, hakiki, macam tu. So dia bercampur. Tapi kalau macam ulama Syafi'i, dia tak campur. Dia asingkan masalah usul fiqh dengan usul fiqh. Macam tu. Lepas tu kaedah yang digunakan oleh ulama Hanafi ni juga dikenali sebagai Thariqah Fuqaha. Okey, seterusnya kita pergi kepada kitab usul fiqh ulama Hanafi. Okey, kitab usul fiqh ulama Hanafi yang pertama ialah Usul Al-Karhi, yang ditulis oleh Abu Hasan Al-Karhi. Lepas tu Al-Usul Al-Jassas yang ditulis oleh Abu Bakar Ahmad bin Ali Al-Jassas. Lepas tu yang ketiga Tahsis An-Nazar yang ditulis oleh Abu Zaid Abdullah bin Umar Al-Dabusi. Yang keempat ialah Usul Al-Bazdawi yang ditulis oleh Fakhrul Islam Ali bin Muhammad Al-Bazdawi. Okey, seterusnya ini saja tentang ulama Hanafi, kaedah penyusunan usul fiqh, kaedah ulama Hanafi. Okey, kita pergi seterusnya. Seterusnya kita pergi kepada ulama mutakhir. Okey. Dekat ulama mutakhir ada apa kita tengok? Okey. Kaedah ulama mutakhir ni dia menggabungkan cara penyusunan yang dilakukan oleh ulama Syafi'i dan ulama Hanafi. Okey, yang first tadi kita belajar ulama Syafi'i. Main point ataupun point utama dekat ulama Syafi'i ialah mementingkan nas ataupun dalil Al-Quran. Tak kisahlah dalil nakli ke, dalil akli ke. Tapi kalau ulama Hanafi yang tadi kita dengar, ulama Hanafi mementingkan ataupun menggunakan zan ataupun sangkaan kuat terhadap imam mazhab mereka. Okey, jadinya yang ketiga ialah kaedah ulama mutakhir. Yang mutakhir ni digabungkan dua-dua, Syafi'i dengan Hanafi. Digabungkan dua-dua. Cara penyusunannya lah. Okey, lepas tu macam mana disusun tu? Iaitu dengan meletakkan kaedah usul yang membawa dalil ataupun nas Al-Quran. Okey, dalil dan nas Al-Quran ni tadi ulama Syafi'i. Kaedah ulama Syafi'i. Okey, dalam kaedah-kaedah usul kemudian dikaitkan dengan masalah fiqh. Masalah fiqh ni maksudnya macam zan ataupun sangkaan baik lah. Maksudnya macam apa ulama tu kata. Macam tu. Okey, faham tak? Okey, macam tu lah. Macam tu. Okey, jadinya cara ni diikuti oleh banyak ulama lah. Seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Keempat-empat mazhab ni diorang
ikut kaedah ulama mutakhir ni juga. Kiranya diorang connectkan, diorang gabungkan dalil dan nas dengan kaedah-kaedah usul. Lepas tu dikaitkan lagi pula dengan masalah fiqh. Digabungkan dulu kaedah dengan dalil ataupun nas, sebarulah dikaitkan dengan masalah-masalah fiqh. Macam tu. Okey. Seterusnya ialah kitab usul fiqh ulama mutakhir ada 2 je, iaitu kitab Badi' an-Nizam yang ditulis oleh Muzaffar ad-Din al-Baghdadi. Susah ya Ustaz nak sebut. Okey, seterusnya ialah kitab Jam' al-Jawami yang ditulis oleh Abu Abdul Wahab al-Syafi'i. Okey, seterusnya kita pergi kepada kaedah yang terakhir, iaitu kaedah terkini. Okey, dekat kaedah terkini ni, kitab usul fiqh digabungkan dengan maqasid syariah. Apa itu maqasid syariah? Kitab usul fiqh ialah kaedah usul fiqh lah. Macam yang kita tahu usul fiqh ni memang luas dan besar. Lepas tu macam dekat dalam kaedah dia ni, kaedah ulama terkini ni, dia gabungkan kitab usul fiqh dengan maqasid syariah. Apa itu maqasid syariah? Maqasid syariah ni dia macam kepentingan kita dalam masa sekarang ni. Maksudnya macam macam mana nak cakap, macam permasalahan ataupun sesuatu kemaslahatan bersama lah. Maksudnya macam kepentingan bersama kita dengan masyarakat, orang awam, macam tu. Dikaitkan mengikut peredaran zaman lah. Takkanlah kita nak ikut, maksudnya tak sesuai untuk kita ikut. Contohlah macam zaman Nabi dulu kan, kalau salah kan, kalau mencuri ataupun apa-apa potong tangan. Tak boleh, kita boleh apply benda tu dekat zaman sekarang. Jadi kita guna maqasid syariah ataupun pertimbangan lah macam tu. Lepas tu dekat dalam maqasid syariah ni, macam yang kita tahu ada 5 prinsip. Yang pertama, menjaga agama, menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga nyawa dan juga menjaga akal. Okey, itu adalah 5 prinsip juga negara, taklah. 5 prinsip maqasid syariah. Okey. Yang macam contoh kan, menjaga agama. Maqasid syariah dalam prinsip menjaga agama, macam Malaysia ni kan, dia kena memelihara agama ataupun ad-din lah, agama Islam. Agama Islam adalah agama rasmi negara ataupun negara Malaysia. Ataupun satu dunia, agama rasmi adalah agama Islam kan. Jadinya macam untuk menegakkan apa-apa yang mungkin melanggar ke apa benda semua tu, kita kena elakkan melanggar undang-undang, memusnahkan harta benda, apa benda, kemudahan asas semua kita kena elakkan. Lepas tu dia termasuk juga dalam mempertahankan negara dan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan dan agama-agama yang boleh diamalkan secara harmoni, aman dan tenteram sebagaimana termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Okey, itu macam contoh menjaga agama. Kalau contoh menjaga nyawa, macam yang kita tahu kan, nyawa ni adalah satu nikmat ataupun satu nikmat lah. Macam kalau kita bangun tidur, kita masih hidup, macam alhamdulillah kita hidup kan. Macam tu. Macam nyawa ni adalah satu pemberian yang diberi oleh Allah, bukan kepada semua orang. Ada orang bangun tidur, ada orang tak boleh bangun tidur. Ada orang hidup kejap je, macam baby gugur, hidup kejap je. Lepas tu ada orang tengah jalan-jalan jatuh, meninggal. Tak semua orang dapat nikmat ataupun kelebihan ataupun nyawa ni lah. Jadinya macam kita kenalah menjaga nyawa. Macam contoh kan, macam dekat zaman sekarang ni kan ada banyak kan kes pemandu mabuk kan. Macam pemandu mabuk ni sebenarnya untuk apa kita mabuk ataupun kita ambil alkohol ni semua? Untuk kita kata dia orang untuk macam menenangkan fikiran ataupun melepaskan stres macam tu. Tapi dia membahayakan orang lain kan. Ataupun macam bila dia mabuk, dia drive ataupun dia bawa kereta kan, dia tak sedar ataupun dia di luar kawalan. Jadi dia boleh menyebabkan bahayalah dekat orang lain kan. Jadinya usul fiqh ni kata minum arak haram kan. Minum arak memang haram. Tak kisahlah ada golongan-golongan yang berkaitan dengan arak pun haram, yang menjual, yang membuat apa benda semua tu pun dapat dosa kiranya. Lepas tu lagilah orang yang minum kan, orang minum lagilah berdosa. Jadinya
Macam contoh kat sini, minum arak dekat usul fiqh haram. Macam tu. Lepas tu dikaitkan dengan maqasid syariah, ialah orang yang minum arak lepas tu membahayakan orang lain, dan secara tak langsung tidak menjaga nyawa diri dia dan juga menjaga nyawa orang lain, perlu dikenakan tindakan ataupun hukuman lah sepatutnya. Tak bolehlah kita biarkan je macam tu. Sebab dia membahayakan diri dia. Boleh je kalau dia tak langgar orang pun dia langgar divider ke, dia langgar pokok ke. So dia bahayakan diri dia. So lepas tu kalau dia langgar orang lagi lah, dia bahayakan diri dia, dia bahayakan diri orang lain, dia menyusahkan keluarga orang yang dilanggar, dia menyusahkan keluarga dia. Sangat mendatangkan keburukan, sangat-sangat. Jadinya macam dengan itu, kita usul fiqh digabung dengan maqasid syariah dan secara tak langsung akan membentuk satu perlembagaan ataupun undang-undang yang terbaik lah. Macam tu. Lepas tu antara kita usul fiqh kan, yang ada dekat dalam ulama mutakhir ni ialah Al-Mufawaqat fi Usul Al-Ahkam yang ditulis oleh Abu Ishaq Ibrahim Ash-Shatibi. Okay. Okey, itu saja daripada saya. Saya bagi kepada pembentang seterusnya. Sekian, terima kasih. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Rauda Neha Elena binti Mak Najib. Okay, hari ini saya akan membentangkan tajuk skop perbahasan ilmu usul fiqh. Okay, apa yang anda semua tahu tentang skop perbahasan? Mesti semua tak tahu kan? Okey, skop perbahasan ni maksudnya dekat sini apa benda yang kita nak bincangkan, apa yang kita nak tahu ataupun apa yang kita nak kaji dalam sesuatu tajuk dalam ilmu usul fiqh tu. Okey. Dekat dalam ilmu usul fiqh ni kita akan belajar 8 skop perbahasan. Okey, yang pertama, perbahasan utama ilmu usul fiqh ialah tentang kaedah umum yang digunakan ulama dalam mengeluarkan hukum daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, apa maksud dia? Maksud dia dekat sini, macam mana kita nak tahu ulama tu keluarkan hukum daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Sebab, okey, kalau kita fikir logik, kita fikir balik dulu zaman kita sekolah ataupun zaman kita kanak-kanak, kita ada kepentingan setiap apa yang kita buat tu ada dalil. Apa yang kita buat tu ada dalil, apa semua. Setiap perbuatan kita ada dalil. Kita tahu contohnya kita tahu kita kena puasa. Puasa di bulan Ramadan tu kan wajib kan. Kita tahu benda tu. Tapi kita tak akannya cari dalil. Contohnya kat sini kita tak ada tanya ibu bapa kita, ibu, mama, kita kena puasa kan? Apa dalil yang kita kena puasa? Mama, kita kan minum arak kan haram kan? Apa dalil yang minum arak tu haram? Kita ada ke tanya ibu bapa kita masa kita kecil-kecil dulu? Kita tanya macam tu, ada ke? Tak ada kan? Tapi bila kita belajar tentang ilmu usul fiqh ni, kita kena tanya, kita kena tahu. Sebab apa? Bila kita tanya pasal benda macam tu, bila kita kena tahu benda tu, itu menunjukkan kita belajar, kita ada ilmu usul fiqh tu. Okey? Jadinya daripada situ kita barulah kita dapat tahu jadi seorang yang belajar tentang ilmu usul fiqh tu. Kita tahu tentang setiap hukum, setiap dalil yang kita buat tu semua ada dalil. Kita kena buat, kita kena tahu benda tu. Okey, yang kedua, membahaskan tentang dalil dan syarak dan kaedah yang dibuat untuk menunjukkan sesuatu hukum berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Mukallaf ni siapa? Mukallaf ni kita lah, manusia. Okey, yang nombor 2 ni sama je macam tadi, cumanya dia lebih umum. Sebabnya kita bukannya tengok tentang Al-Quran dan As-Sunnah je. Kita tengok semua dalil, bukan setakat daripada Al-Quran dan As-Sunnah lah. Dia tengok daripada istihlah, istishan, ijma' pun dalil juga, qiyas pun dalil juga, dalil-dalil yang tak sepakati ataupun yang disepakati lah. Contoh macam tadi saya sebutlah, istihsan, istihlah, satu zara'i dan lain-lain. Itu semua dalil yang kita kena tengok juga, dalil-dalil yang bukan dengan hukum, iaitu perbuatan kita. Okey, kita lah mukallaf, iaitu manusia. Manusia tu kita lah. Okey.
Okey, yang ketiga pula membahaskan tentang dalil-dalil syarak yang disepakati, iaitu dalil qat'i. Dalil qat'i itu apa? Dalil qat'i itu syarak yang dalil syarak yang disepakati. Dan yang tidak disepakati iaitu dalil zani serta kedudukannya dalam menetapkan hukum syarak. Okey. Yang ketiga ni, dalil yang disepakati ada 4 iaitu ijma', qiyas, Al-Quran dan As-Sunnah. Okey. Tak ada ulama yang tak sepakat tentang dalil ni. Okey, kalau siapa yang tak sepakat maknanya dia bukannya ulama daripada ahli sunnah lah. Okey. Tapi ada juga dalil yang zani. Dalil zani tu apa tadi saya cakap? Dalil zani tu dalil yang tak sepakat. Contohnya dalil zani ni contohnya istihsan, istihlah, istihsab, soal musallah, sadu zara'i. Okey. Ini adalah dalil yang bukan salah. Dia bukan macam tak boleh ni, salah ni. Dia bukan salah, tapi ada mazhab yang ambil ataupun yang buat benda ni, ikut benda ni. Dan ada mazhab yang tolak. Sebab tu kita kata ada ulama' kita kategorikan benda ni sebagai dalil zani lah, dalil yang tak sepakat. Sebabnya ada mazhab yang guna, ada mazhab yang tak guna. Okey. Yang keempat pula, menganalisa cara-cara mengeluarkan hukum syarak, membahaskan kaedah-kaedah hukum syarak umum, mengeluarkan hukum daripada nas serta beramal dengannya. Okey, nombor 4 ni dia sama je macam poin yang ketiga tadi, lebih kurang. Okey, kita pergi kepada skop yang kelima. Skop perbahasan juga mengenai hukum kulli, meliputi hukum taklifi dan hukum wadi'i. Okey, maksud dia yang kat sini, perbincangan yang kita nak bincang ialah dalam ilmu usul fiqh tu ialah perbincangan yang menyeluruh, iaitu merangkumi hukum taklifi dan juga hukum wadi'i. Hukum wadi'i ni apa? Maknanya kalau tak tahu maknanya tak tengok slide-slide sebelum ni. Kalau nak tahu hukum wadi'i apa, kena tengok kumpulan sebelum ni punya present. Okey. Yang keenam, menjelaskan tentang dilalah lafaz seperti kedudukan dilalah lafaz khas terhadap lafaz am. Okey, apa dilalah lafaz ni? Okey, dilalah lafaz ni bermaksud apa benda yang kita nak tengok satu dalil tu, apa dia punya penerangan ataupun maksud dia. Contohnya macam kita nak tahu tentang maksud nansah dan mansuh berkenaan dengan ibu mengandung. Okey, ada yang ulama cakap kita nak tahu berapa lama edah dia. Ada ulama cakap bila kematian suami, edah dia 4 bulan 10 hari. Ada ulama cakap bila mengandung, edah dia sampai habis bersalin. Jadinya maksud yang betul, itulah dia dilalah. Sebab maksud dilalah ni dalil, apa dalil dia? Dalil yang perlu kita kaji macam mana nak selesaikan masalah tersebut. Maksudnya kat sini, okey, apa dalil yang mengatakan bila kematian suami, edah dia 4 bulan 10 hari. Okey, kalau ni pula apa dalil dia sampai habis mengandung, sampai habis bersalin, maksudnya macam tu. Okey, apa yang kita nak tahu? Jadinya kita kena tahu dalil dia apa. Macam itulah maksudnya dilalah, apa yang kita nak kaji. Okey, yang ketujuh. Tadi yang keenam kan? Yang ketujuh, melihat kedudukan dan sifat mukallaf seperti lupa dan gila yang boleh menyebabkan gugurnya taklif sepenuhnya atau mengurangkannya. Okey, yang ketujuh ni dalam usul fiqh juga ada satu benda yang kita kena kaji, iaitu satu perkara yang boleh mengecualikan sesuatu mukallaf itu daripada kena buat benda tu. Contoh kalau orang tu gila, orang tu bukan mukallaf lagi, orang tu tak normal. Jadinya dia tak payah pun buat sesuatu benda tu, sama ada baik ataupun buruk. Contohnya yang baik, dia kena solat, dia kena sedekah. Okey. Walau apa pun yang dia buat, ataupun sama ada dia buat benda yang baik ataupun yang buruk, jadinya dia dah tak dinilai. Sebabnya dia bukannya waras lagi, dia dah gila dan dia bukanlah mukallaf yang seperti macam kita yang ada lagi akal. Dia buat apa-apa pun dah tak akan dinilai lagi. Sama juga macam orang yang lupa contohnya dia tertidur, termakan, tersalah, buat itu ini. Okey. Itu juga dimaafkanlah dalam usul fiqh ni, sebabnya menyebabkan gugurnya taklif lah. Sebabnya dia dah tak sengaja kan. Dia dah tak contohnya macam okey, kalau bulan puasa okey, dia tahu masa tu kita bulan puasa lepas tu tiba-tiba dia termakan.
Jadinya bila dia termakan, itu dimaafkanlah sebabnya dia tak sengaja. Jadinya itu tak ada masalah sebabnya dia bukan dalam keadaan yang sengaja, dia tak sengaja. Okey, yang terakhir, menjelaskan klasifikasi dalil terhadap mereka yang dikenakan taklif syarak dan yang tidak dikenakan taklif syarak. Okey, yang terakhir ni maksud dia lebih kurang macam nombor 7 tadi. Tadi kita cakap pasal dalil, pasal orang yang terlupa, orang yang tadi kita cakap pasal orang yang gila, maafkan saya. Orang gila, orang yang terlupa buat benda itu ini kan, terlupa, termakan semua tu. Tapi yang kali ini punya kita cakap pasal dalil dia. Okey, apa dalil yang orang lupa boleh tinggalkan solat, contohnya macam tu. Okey, apa dalil orang yang tersalah boleh dimaafkan? Apa dalil orang gila tak payah nak berpuasa? Itu yang kita nak kaji sebenarnya. Apa dalil termakan di bulan puasa? Apa dalil dia? Itu sebenarnya kita nak kaji. Ini maksud dia yang nombor 8 ni, maksud dia inilah. Setiap apa perbuatan kita mesti ada dalil. Itulah dia yang kita belajar dalam ilmu usul fiqh ni. Kita tak boleh sesuka hati kita je buat benda-benda, sesuatu benda tu. Benda yang kita buat semuanya ada dalil. Kita tak boleh pandang remeh tentang setiap apa perbuatan yang Islam turunkan, yang hukumkan. Jadinya dekat sini kita boleh tengok Islam tu mudah, tapi kita jangan remehkan benda-benda macam ni. Okey? Itu saja daripada saya. Terima kasih. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya saya Fatin Akila akan bentangkan tentang faedah mempelajari ilmu usul fiqh. Macam yang kita tahu, ilmu usul fiqh ni adalah ilmu yang paling tertinggi, yang paling terhormat, yang mana dekat dalam ilmu usul fiqh ni kita akan dapat banyak faedah dan manfaat dia tu meluas. Kiranya banyak sangat faedah yang akan kita dapat dengan kita belajar ilmu usul fiqh ni. Okey, macam kita dapat tengok selepas daripada kewafatan Rasulullah, ramai umat Islam yang telah dapat menetapkan hukum dengan menetapkan hukum sebab ada permasalahan-permasalahan yang timbul selepas daripada kewafatan Rasulullah. Dengan cara macam mana? Dengan cara dengan cara perbincangan antara golongan ulama, golongan ijtihad, para tabi'in, para tabi'in. Okey, dengan ini perkara-perkara ini dapat membanggakan kerana ilmu ini dipandang sebagai asas, kiranya sebagai tunjang kepada dalam mencari hukum, dalam menetapkan hukum tu. Okey, sebab tu banyak faedah yang akan kita dapat dengan belajarnya ilmu usul fiqh. Okey. Antara faedah yang pertama yang kita dapat adalah mengetahui serba sedikit dasar-dasar yang digunakan oleh para mujtahid pada masa silam dalam membentuk pendapat fiqhnya, yang mana kat sini mereka yang mempelajari akan memahamkan perkara-perkara tersebut dengan mendalam sehingga boleh mengetahui sejauh mana kebenaran pendapat-pendapat fiqh yang berkembang pada dunia sebelum, kiranya pada zaman yang sebelum ni. Macam mana, sebagaimana contoh, dalam Al-Quran kan ada tempoh iddah bagi wanita yang kematian suami. Dan juga pada ketika mengandung, ulama menjelaskan bahawa tempoh iddah tersebut ialah sehingga anak itu dilahirkan. Okey, kat sini jelas dengan adanya pengetahuan daripada ulama ini dapat memberikan pandangan yang jelas lah kepada umat-umat, kepada umat Islam yang macam ragu-ragu dengan statement tu. Okey, yang kedua, berkemampuan untuk memahami ayat-ayat hukum dalam Al-Quran dan hadis. Okey, seseorang yang mempelajari ilmu usul fiqh ni, dia mesti akan berkemampuan dengan memahami ayat-ayat hukum dan juga ayat Al-Quran dan juga hadis hukum. Dekat situ diorang dapatlah kat situ kira macam sumber untuk diorang buat rujukan, kiranya dari mana perkara yang diorang nak sampaikan tu daripada mana diorang dapat rujukannya. Okey, yang ketiga adalah mengetahui hukum syarak yang telah dikeluarkan oleh para mujtahid dengan melalui kaedah usul
dan dipandukan dengan pendapat ulama yang berselisih di antara mereka. Okey, kat sini maksudnya maksud dia pengamal dapat mengamalkan perkara yang betul dan tak ada pun ragu-ragu dalam apa yang dia nak buat tu. Okey, contohnya kat sini sekiranya ada beberapa umat Islam yang ingin melakukan pelaburan, perkara itu, benda tu mestilah kita tahu ke mana perginya pelaburan kita tu, sama ada dia ke arah yang baik ataupun tidak. Okey, jika terdapat punca yang meragukan, seeloknya kita hindarilah perkara tu sebab kita dah tahu kan ke mana dia nak pergi. Jadinya sebelum kita melakukan sesuatu tu, kita perlulah kaji, kita perlulah soal selidik tentang perkara tersebut. Okey, yang terakhir, tidak sewenang-wenangnya membuat dan juga mengeluarkan hukum sendiri tanpa ijtihad ataupun perbincangan ulama. Sebab apa ada faedah yang macam ni? Sebabnya akan ada orang-orang yang memutar kiranya dia twistkan perkara-perkara yang telah ada dalam Al-Quran sebab dia orang tahu benda-benda yang sebaliknya. Okey. Dengan sebab tu, kalau kita mengkaji dengan mendalam dalil-dalil ke maksud daripada ayat Al-Quran ke, kita dapat menjaga perkara-perkara tersebut daripada fitnah dan juga daripada para pembuat fitnah macam tu. Okey, kesimpulan yang kita dapat kat sini adalah kesimpulan yang kita dapat kat sini adalah sebagai umat Islam, kita perlu menjaga dengan apa yang telah ada pada zaman dahulu. Kiranya ilmu-ilmu yang turunnya daripada zaman dahulu. Kiranya apa yang Rasulullah dah ajarkan kita, apa yang dah tinggalkan untuk kita. Sebabnya kat sini hasil tulisan ahli usul fiqh dengan menggabungkan beberapa metodologi ilmu yang lain di dalamnya, iaitu ilmu al-lughah, mantik, kalam dan juga ilmu Al-Quran sendiri. Jadinya kat situ itu adalah asas penggabungan yang atasnya terbina metodologi ini ialah pencapaian hukum syarak. Walau bagaimanapun, ini tidaklah bermaksud ilmu usul fiqh itu tidak mempunyai identiti yang sendiri. Selain itu juga, perkembangan corak pemikiran semasa dan serta permasalahan yang timbul darinya sedikit sebanyak memberi kesan dalam penulisan ilmu usul fiqh itu sendiri. Malahan, kesan yang tampak jelas ialah penekanan terhadap cabang-cabang ilmu yang dirangkumi dalam ilmu ini. Okey, dengan adanya ilmu usul fiqh ini jugalah para ulama dapat mengistinbatkan hukum dengan lebih tepat berdasarkan nas dan seterusnya mengetahui hukum dan beramal dengan penuh yakin dan bukannya hanya bertaklid semata. Okey, sekian daripada saya.